Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat lagi kita sama-sama meneruskan pembelajaran kita secara online. Jadi hari ini untuk tahun 5 kita akan belajar tajuk baru berkaitan dengan ibadah. Okey, murid-murid boleh buka muka surat 102. Buka buku teks muka surat 102, unit 1, tayamum. Tayamum. Okey, pernah dengar tak perkataan tayamum? Kalau tak pernah dengar, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan tayamum. Okey, kita tengok gambar yang pertama ni. Gambar perbualan. Tengok satu jaga, Ustaz, kaki saya berbalut. Bagaimanakah cara saya mahu berwuduk nanti? Nizam. Dalam keadaan-keadaan tertentu, Islam mengharuskan kita bertayamum. Tak jelas lagi kan? Kita tengok muka surat 103, pengertian tayamum. Okey, tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Dia cakap apa? Tayamum ni ialah menyapu debu tanah yang suci, debu. Kalau debu ni kita tengok lebih halus lagi daripada pasir. Kalau kita pergi pantai kan, okey, kalau pantai tu nampak dah halus kan, tapi kalau kita tapis lagi, debu ni lagi halus, macam bedak lah, halus tu, yang suci, bersih daripada kotoran, najis, benda-benda yang najis lah. Contoh apa ni, yang kita nampak najis, kita guna debu tu kita sapu ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Jadi maksudnya kat sini yang kita faham, maksud tayamum ni ganti kepada wuduk. Wuduk ni kita buat ambil untuk solat kan, untuk solat. Kalau kita tak ada air, selalu kita guna wuduk ni untuk guna air kan. Kalau tak ada air, kita boleh ganti dengan tayamum. Okey, tengok dalil yang Allah menyuruh, membenarkan kita tayamum. Apa ni? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba. Okey, maksudnya sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, yakni debu yang bersih. Maksudnya Allah Ta'ala beritahu kita, kalau kita tidak memperoleh air, maksudnya tak ada air, kita nak wuduk, jadi kita boleh guna debu tanah untuk bertayamum. Okey, kita buka muka surat sebelah 104, dekat baca dan fahami. Okey, kita tengok zaman ni, rukun tayamum. Rukun tayamum. Jadi rukun tayamum ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang pertama, berniat. Kalau kita nak buat sesuatu perkara tu, kita kena ada niat. Kalau kita nak puasa, kena ada niat. Nak solat pun ada niat. Nak bertayamum pun ada niat. Nak berwuduk pun ada niat. Kita nak belajar pun kena ada niat. Sesuatu perkara yang kita nak buat tu, kita dimulai dengan niat. Okey, berniat. Kita baca sama-sama. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Tu niat dia. Maksudnya, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Kalau kita niat tak ingat ni, kita baca bahasa Melayu pun boleh. Apa ni, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Pertama sekali kita kena niat. Yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Kita kena ingat, anggota tayamum ni ada dua je. Pertama, muka. Yang kedua, tangan. Dua tu je anggota tayamum. Tak perlu nak kumur, tak perlu. Takkan nak kumur dengan debu, tak perlu. Sapu kaki tak perlu. Dua je ingat, muka dengan
tangan. Yang ketiga, menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Samalah kita wuduk. Kita sapu tangan sehingga ke siku. Dan yang keempat, tertib. Kita ingat, pertama berniat, yang kedua menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka, yang ketiga menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku, dan yang keempat tertib. Jadi rukun tayamum ada 4. Okay, kita tengok kotak yang sebelah. Sunat tayamum. Sunat tayamum ni maksudnya kalau perkara sunat ni apa? Perkara sunat. Kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat tak dapat apa-apa, jadi rugi. Jadi sunat ni kita kena buatlah kalau kita nak tambah pahala. Okey, yang pertama membaca basmalah, yakni bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nak berniat nak buat sesuatu tu kena dimulakan dengan bismillah. Kalau kita baca, contoh kita nak sapu kat muka, okey, bismillahirrahmanirrahim, kita sapu. Jadi kita dapat sunat tayamum, dapat pahala sunat dia. Yang kedua, menyapu muka dari atas ke bawah. Kita sapu muka ni dari atas ke bawah. Sunat dia menyapu daripada atas ke bawah, jangan daripada bawah ke atas. Daripada atas ke bawah, bagi rata. Yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Menipiskan debu pada tapak tangan ni maksudnya ke sini, masa kita nak tayamum tu, kita akan buat tangan kita sini, renggangkan, kita akan tepuk atas debu. Tak angkat, kita akan tepuk bagi debu-debu yang kasar dia akan jatuh. Kita nipiskan, hasilnya debu-debu yang ni halus akan ada kat tangan kita. Kena bagi jatuh debu-debu yang tebal tu, kita kena buat macam ni, menipiskan debu pada tapak tangan, baru kita sapu dekat muka. Okey, yang keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Dia tak adalah kita merenggangkan, ada renggangan jari ni, kita renggang tangan sini, renggangkan jari baru tepuk. Yang kelima, mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Kita kena dahulukan anggota kanan, kita kena dahulukan tangan kanan dulu, sapu tangan kanan baru tangan kiri. Yang keenam, menghadap kiblat. Kalau kita tengah ambil nak tayamum tu, kalau kita tahu kiblat, kita cuba menghadap kiblat, nanti kita akan dapat pahala sunat tayamum. Yang ketujuh, membaca doa wuduk setelah selesai tayamum. Kita kena baca doa selesai wuduk jika kita dah selesai tayamum. Berapa anggota tayamum ni? Muka dan kedua belah tangan sahaja. Okey, kita tengok yang seterusnya, kotak yang seterusnya. Dia cakap kenapa sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Kenapa Allah suruh kita bertayamum? Kita tahu kan tayamum ni kita ganti kepada wuduk, ganti kepada air. Kalau tak ada air, kita kena tayamum nak solat ni. Kenapa? Pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Kalau kita duduk kawasan Ulu Tiram, dia beritahu tak ada air, jadi kita usaha juga kena cari air. Kita beli kat kedai ke, pergi rumah mak saudara kita ke, kat Johor Jaya ke, kat mana ke, pastikan dapat air. Kalau betul-betul tak ada, satu Johor ni tak ada air, kita nak pergi kawasan lain tak boleh dah, takut tak sempat habis waktu solat. Jadi kita boleh digalakkan untuk bertayamum. Tapi kalau sekarang ni mustahil lah, tak ada air kan. Kita ada simpanan air, ada dalam kolah, ada dalam besin, baldi, kita simpanan air. Kalau kita dah tahu memang tak ada air. Yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Kalau kita kat rumah kita ni, kita ada air, tapi air tu untuk kita minum. Untuk kita minum je, keperluan diri. Kita nak minum, yang utama minum lah. Kita nak minum air,
ataupun dan ternakan. Untuk binatang peliharaan kita, contoh kalau kita ada bela lembu ke bela binatang, kita maksudnya air tu cukup untuk dia. Kalau rasa tak cukup, kita digalakkan untuk bertayamum. Yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Macam tadi lah, kalau satu Johor ni dah tak ada air, takkanlah kita nak pergi Melaka, nak pergi KL nak ambil air, tu jauh. Jadi kita digalakkan bertayamum. Yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan tempat air. Kalau kita macam tadi dialog tadi kan, dia cedera kaki, dia tercedera. Kalau kaki kita ni luka yang teruk lah. Kalau luka biasa kena pisau tu, ya boleh lagi kena air. Luka yang teruk, contoh kena api ke, terbakar ke, jadi tak boleh kena air. Kita digalakkan untuk tayamum. Atau ada musuh berdekatan tempat air. Kawasan kita nak ambil wuduk tu, ada musuh, ada orang jahat ke yang membahayakan keselamatan diri, kita digalakkan bertayamum. Dan yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Kalau kita dekat, contohnya dekat mana, Antartika sana, cuaca beku, air beku, ya sejuk sangat, yang memudaratkan kesihatan kita, boleh digalakkan bertayamum. Kalau kat Malaysia ni tak ada kan sejuk sangat, jadi inilah sebab-sebab diharuskan bertayamum. Okey, muka surat 105 ni kamu boleh baca sendiri, tak ringkas ya. Okey, kita buka muka surat 106. 106 dia bagi tahu tata cara bertayamum. Maksudnya macam mana kita nak tayamum. Tengok gambar yang pertama. Tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci. Kita tekap. Kita tangan kita renggangkan dengan sunat ni, renggang, kita tekan atas debu tanah, tekan. Yang kedua dia cakap nipiskan debu pada kedua-dua tangan. Ni nampak panah ni. Kita nipiskan. Kita tepuk, kita macam belanggar sikit tangan kita ni, kedua. Nipiskan, nanti debu-debu yang kasar, yang besar dia akan jatuh. Yang tinggal yang nipis-nipis je. Okey, kita buat itu sunat dia. Dan yang ketiga, sapukan debu suci ke muka sambil berniat. Kita sapu kat muka. Jadi sunat dia kena sapu daripada atas ke bawah. Lepas kita dah nipiskan, kita ambil, sapu ke atas, sapu ke bawah. Sapu bagi rata kawasan muka. Yang keempat, lepas kita sapu kat muka, kita kena sapu kat tangan pula kan. Okey, dah debu yang tadi dah habis, dah jatuh, kita tekap sekali lagi. Ulang tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci dan nipiskan. Kita ulang langkah yang pertama tadi, kita renggangkan, kita tekap balik, kita nipiskan. Dan yang kelima dia cakap, sapukan debu yang suci pada tapak tangan kiri ke bahagian bawah tapak tangan kanan hingga ke siku. Ni susah sikit ni, kita nak terangkan. Okey, bila kita dah tekap, kita dah nipiskan, kita disunatkan menggunakan tangan kanan dulu kan, kita nak sapu kan. Okey, tangan kanan kamu buat sini, yang tangan kiri kamu tekap tu, kamu tarik ke bawah, tarik, lepas tu naik atas dapat ke siku, tarik balik. Itu baru tangan kanan. Tangan kiri sama juga, daripada tekapkan lagi, ulang tangan ni ke bawah dan naik atas, lepas tu tolak. Ulang. Nombor 6, ulangi menyapu debu yang suci pada tangan kanan ke bahagian bawah tapak tangan kiri hingga selesai. Maksudnya bila dah selesai tu, jadi selesailah wuduk tayamum kita. Tu syaratnya kena sapu muka dan
kedua-dua belah tangan. Okey, jadi kita Ustaz harap kamu boleh fahamlah kenapa kita digalakkan bertayamum, apa rukun-rukun dia, ada berapa, 1, 2, 3, 4, sunat tayamum apa, dan sebab-sebab diharuskan tayamum, serta cara kita nak melakukan tata cara untuk bertayamum. Okey, boleh. Okey, cuba tengok mentor dia kat bawah ni, nampak tak? Besarkan sikit. Ni ada info ni. Dia cakap yang pertama, pastikan debu tanah yang digunakan tidak bercampur dengan najis, kapur atau tepung. Apa ni? Debu tanah yang kita perolehi itu tidak bercampur dengan najis. Najis yang kita nampak lah. Tu ada tahi cicak ke, tahi ayam ke, jangan kita gunakan. Kapur atau tepung kalau bercampur dengan bahan-bahan yang lain lah, benda asing yang lain. Yang kedua, jangan gunakan debu yang telah digunakan. Debu yang kita dah guna tadi dah tak boleh guna dah. Dia guna sekali ya. Jadi kita kena guna debu yang lain. Yang ketiga, sekali tayamum hanya untuk satu solat fardu sahaja dan beberapa solat sunat. Maksudnya kat sini, kalau kita nak solat zuhur, kita nak solat zuhur, kita tengok air tak ada lah. Air tak ada. Jadi kita boleh digalakkan tayamum. Boleh tak kita guna tayamum tu untuk solat asar? Tak boleh. Kita kena ulangi tayamum sekali lagi untuk menunaikan solat asar. Jadi kalau maghrib pun tak ada air ke, kita kena ulangi tayamum tersebut untuk solat seterusnya. Jadi Ustaz harap kamu boleh faham apa penerangan Ustaz. Nanti Ustaz akan bagi apa latihan yang kamu perlu buat dalam berdasarkan tajuk ini. Jadi setakat itu sahaja. Sebarang pertanyaan boleh terus PM tanya dalam grup. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.